makin kita berdepan dengan Ramadan, makin tua usia kita, sepatutnya makin matang berfikir. Minta maaf sebut suri rumah yang tidak ada punch in dan punch out, betul kan? Lawan pun tak dapat atau tidak, sekian dimaklumkan. Maknanya sahabat-sahabat, kita tak boleh komplain, sebab masa tu adalah masa kita di rumah. Nak masak dulu ke nak solat dulu? Elok aku nak masak baru sedar pula telur dah habis, sedangkan anak ni kalau tak ada telur dadah tak makan dia. Contoh kan sahabat-sahabat, azan berkumandang dah, tak apalah pergi dululah Giant sekejap. Kalau kat rumah saya tu Giant Setiawangsa dekat. Dah tak pernah berlaku Giant Setiawangsa tak ada telur Ustazah. Saya pun start kereta pergi Giant dekat Taman Permata. Habis juga dah halang-halang keluar, saya pergi Giant Batu Cave. Subhanallah sahabat-sahabat, semata-mata telur tadi tu. Balik rumah dah pukul 4 petang, baru nak zuhur. Maksud suri rumah, kita yang buat keputusan. Kita ambil anak dekat sekolah, nak makan dulu ke nak solat dulu anak ibu? Hari ni adik tak sempat nak makan bekal. Cikgu tu kan lepas satu-satu tak sempat. Jadi kita makan dulu tak apa. Makan laju-laju, lepas ni kita solat. Jangan tercekik sudah. Tapi kalau anak tu adik kenyang lah, ada masuk waktu ni, kita solat dulu boleh. Sebab kita semua orang yang mencari ilmu. Kan? Kalau bak makan ni cukup suka dia. Kan? Nabi kata, ustazah, kalau makanan telah dihidangkan, tak boleh kita solat dulu, mesti utamakan makan. Betul. Tapi solatnya Nabi tu pukul berapa? Kan? Kita hidangkan makanan pukul 3.30 petang. Lepas tu kita pun gunakan hadis tadi tu. Kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita suka nak cengkelat macam tu lah, tak habis-habis. Jadi faham ke cengkelat tu apa orang pucuk? Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kena fikir ya, kat mana kita nak menggunakan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya diri sendiri inilah yang munafik. Saya pakai kitab tu 50 ciri munafik. Sahabat-sahabat, sejujurnya saya balik selalu sembang dengan ustaz. Ini entah ulangan kali keberapa dekat masjid tu bang, dia nak guna kitab ni juga. Tapi tak rasa orang tu, pengerusi masjid tu, ketua muslimat tu tak. Sikap kita ni ada ni dalam ni. Sampai bila dah kita nak bunuh 50 ciri? Lagi lama kita hidup berbaki 20, berbaki 2. Kita doa sama-sama bang, jangan berbaki sifat munafik ni dalam diri sampai tarikh kita mati nanti. Faham ya? So makin kita berdepan dengan Ramadan, makin tua usia kita, sepatutnya makin matang berfikir. Penat kita bercakap tentang orang munafik. Sahabat-sahabat, sebab kita penat nak ubah orang. Yang tak penat, insya-Allah kita ubah diri kita sendiri. Sebab kita yang kenal, ada dengki ni, tengok orang sebelah tukar langsir pun aku sakit hati. Maka kita buang rasa dengki itu sebelum kita mati. Adik-beradik naik pangkat, bagi duit lebih dekat mak, kita sakit hati. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab mak asyik puji dia je. Kita sakit hati kenapa? Patutnya syukur, subhanallah. Okay, maka itu tak ada siapa yang boleh rawat kecuali diri sendiri. Perasaan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita duk kata kenapa ya ada rasa hasad di hati kita? Kenapa ada orang kafir? Kenapa ada orang munafik? Dan musuh batin yang tidak nampak sebenarnya adalah syaitan dan hawa nafsu. Apa yang paling sukar diperangi daripada hasad, dengki, orang kafir, orang munafik, syaitan dan hawa nafsu? Yang paling sukar untuk diperangi adalah nafsu. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Ya Rabb. Sebab dia ada dalam diri kita sendiri. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana perang melawan hawa nafsu tidak pernah mengenal genjatan senjata. Berperang dengan orang kafir contoh, ada genjatan senjata. Kan kalau kita baca telusuri sirah Hudaibiyah, Masya Allah, tabarakallah, ada diangkat-angkat senjata supaya tidak lagi berlaku peperangan dalam tempoh beberapa tahun. Tapi kalau dengan hawa nafsu, kita pernah tak berlaku genjatan? Kan kita cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari ini sampai habis Ramadan 30 hari, takkan berlaku kita mulut tak ngumpat orang lain. Kalau ada Swiss-nya senang. Swiss apa tu Ustazah? Sweet mengumpat, off-kan aja. Senang. Masalahnya tak ada. Sedangkan nafsu kita tu suka kepada benda-benda begitu. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Ada, tapi sebab itu semalam di Al-Hijrah saya bincangkan, ada orang yang menjadi hamba Ramadan, bukan menjadi hamba Allah. Apa bukti hamba Ramadan? Engkau datang tak tadarus semalam kat masjid? Ni besok punya ceritalah besok. Datang kenapa?
Kau nampak tak kapet dia? Kita kan hari tu dah sedekah dah 10,000 dekat dia. Konon nak tukar kapet Ramadan tahun ni, tak tukar-tukar. Biru juga. Aku memang anti sungguh warna biru ni. Cuba tukar warna hijau. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan contoh dia tu kuat tu. Jadi nak ceritanya dah mula dah. Aku rasa bendahari masjid tu memang tak betul dah. Kan? Ish, kau ni Ramadan ni. Aku ada benda lain nak cerita. Aku pun sedar juga Ramadan ni. Tapi tunggu. Lepas habis je pagi raya sembahyang, aku datang rumah kau, aku cerita. Sahabat-sahabat. Maknanya kita hanya nak jadi baik dalam bulan Ramadan. Lepas Ramadan, kita dah rancang untuk berbuat tidak baik itu dalam bulan Ramadan. Adakah kita menghormati kemuliaan Ramadan? Tidak. Okay, jadi sikap ini sahabat-sahabat dirahmati Allah sebenarnya bersarang dalam diri kita. Kerana kita sukar berperang dengan nafsu tersebut. Jadi peperangan seperti inilah yang lebih getir. Kerana sifat hawa nafsu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Apa bukti dalam surah Yusuf ayat 53? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kamu kepada kejahatan. Sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kamu kepada kejahatan. Sebab tu yang Ustazah sebut di awal tadi tu, kan kita nak kuruskan nafsu, gemukkan amal. Nafsu ni tak boleh dihapus. Okey Ustazah, sempena satu Ramadan ni saya berazam nak hapuskan nafsu. Jangan Kak, bahaya. Bahaya Kak. Kan malam ni ada ayam percik, mak tak lalu. Segala apa pun mak tak lalu. Tak ada nafsu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini bahaya. Sebab nafsu ni perlu. Ada beberapa tingkatan nafsu dan kita nak mati dengan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang ni Masya Allah dia boleh kontrol nafsu dia sendiri. Hei, benda tu Allah tak suka, Nabi tak suka. Walaupun kau suka, jangan buat. Sebab apa sahabat-sahabat? Dalil ini memberi faham kepada kita bahawa perang melawan hawa nafsu sentiasa berlaku dalam diri. Betul kan? Sebab tu Allah datangkan Ramadan. Setahun sekali. Dalam Ramadan yang setahun sekali ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita latih tubi diri kita. Hei, bukan tahan lapar dahaga saja. Mulut kita juga jangan dilatih untuk bercakap perkara yang buruk. Mata kita, telinga kita, semuanya ada panduan. Pemulanya adalah Ramadan. Berakhir Ramadan sebab kita bukan hamba Ramadan tapi hamba Allah yang maha hidup. Selagi kita dihidupkan oleh Allah, tetaplah berlaku kebaikan demi kebaikan. Jangan solat tarawih, sudahlah dah habis Ramadan. Sebab solat tarawih adalah ibadah yang hanya disuruh buat pada bulan Ramadan. Jadi rugi orang berakhir Ramadan, masa tu dia menyesal. Mak saya almarhumah dulu selalu sebut, bila dah nak akhir Ramadan, Allah, hai lagi 3 hari je nak habis Ramadan ni. Nak tahu tak, masa ni orang yang dulu tak buat tarawih, tak puasa, orang ni lah yang paling rasa nak habis dah Ramadan. Kalaulah hari tu aku tarawih, kalaulah hari tu aku join tadarus Quran, dah juzuk 27 dah malam ni. Kalaulah hari tu aku puasa, aku tengok makcik yang tak sihat tu boleh je puasa dah 27 hari. Dah dekat nak raya, baru ada penyesalan. Itu pun kalau menyesal. Tapi ada yang tak menyesal. Ramadan ni sibuk bercerita tentang hari raya. Di 30 hari kan juga hari rayanya. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sedangkan Idul Fitri yang kita disuruh berhari raya sungguh-sungguh hanya pada 1 hari. Hari raya tu. Salah ke kita ziarah menziarah pada 15 Syawal? Tak salah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi jangan gahkan sangat. Sepertinya dia menjadi satu ibadah yang mengatasi ibadah Ramadan. Ini kesilapan yang sangat besar. Baik sahabat.